إلى هدى النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه أزواجه ذرياته وأهل بيته وإلى أرواح أولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدق الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا. صدق الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا. صدق الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ذي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفعنا زخرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengetahui hakikat sesuatu perkara illa ma'allamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maftah alaina futuhal arifin, ya Allah bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hambamu yang arifin. Waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami hamba-Mu yang suka bertaubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abang Din dan juga kru-kru online Majlis Ilmu, sahabat-sahabat, adik-beradik saya, para jemaah, para murid, para pesakit yang menerima rawatan daripada saya, para follower, tuan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Pada malam yang mulia lagi berkat ini,
kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup. Hingga kita dapat mencari ruang, peluang dan kekuatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang memberi manfaat, mencerahkan akal, hati, nafsu kita dalam melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat insya-Allah benar-benar menjadi bekalan menuju akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekalan bila kita tutup mata, masuk liang lahat dan kembali ke akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk, halangan menuju Allah. Belum kita mengetahui apa itu halangan menuju Allah, yang pertama kita perlu jelas. Kita perlu jelas dengan maksud dan tujuan sebenar hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud dan tujuan sebenar hidup kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maksud sebenar tujuan hidup kita yang pertamanya ialah untuk kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membuang semua akidah atau pemikiran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu banyak ayat-ayat yang kita jumpa dan teliti datang secara bergandengan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia ada motifnya. Motifnya ialah untuk kita beriman kepadanya. Sehingga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Wahai Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiviti hidup yang paling baik ialah imanu billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, menerusi hadis ini, merupakan maksud sebenar kepada hidup kita. Jadi ingat tuan-tuan, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, supaya sentiasa mengenang maksud sebenar hidup kita ialah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yang merangkumi semua. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada qada dan qada, pada hari kiamat. Terangkum dalam rukun keimanan yang 6 perkara. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang kedua, maksud dan tujuan sebenar hidup kita ialah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cipta kita ni bukan untuk makan, minum, tidur, kerja, main bola, jadi ahli politik, buat bangunan tinggi-tinggi, atau cari pingat emas Olimpik. Baliknya, maksud sebenar Allah ciptakan kita adalah untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita flashback maksud dan tujuan sebenar hidup kita. Yang pertama, beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Yang keduanya, maksud tujuan sebenar hidup kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan sebenar hidup kita ialah untuk kita berakhlak mulia. Bagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Hadis sahih. Hanya saja objektifku diutuskan adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Jadi berdasarkan kepada pendahuluan ini, kita perlu sentiasa prihatin dan jelas bahawa maksud sebenar Allah menciptakan kita adalah untuk beriman kepadanya, untuk beribadah kepadanya, dan untuk memanifestasikan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Tanpa tiga perkara ini, artinya seseorang manusia itu sudah menyeleweng daripada tujuan hidup yang sebenar. Na'udzubillahi min zalik. Baik, dalam rangka kita untuk mencapai tujuan hidup yang sebenar ini, ialah kita terpaksa jalan dalam perjalanan menuju pada Allah. Kita ni datang dari Allah, hidup kerana Allah, dan tiba saatnya kembali pada Allah. Sehubungan dengan itu, kita perlu sedar bahawa kita manusia, Melayu, Cina, India, Arab, Amerika, Afrika, Bangla, Nepal dan seumpamanya, perlu sentiasa sedar bahawa kita ini manusia perlu sentiasa berjalan menuju kepada Allah. Perlu sentiasa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Suka atau tidak, beriman ataupun tidak, kita terpaksa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah istilah sufi menyebut salik. Salik ni orang yang berjalan menuju pada Allah. Sama ada dia seorang awam, ataupun orang abid, ataupun orang khawas, ataupun orang khawasul khawas, ataupun dia tidak beriman pada Allah, terpulanglah. Tapi walau macam mana hakikat kehidupan sekalipun, manusia naklah sentiasa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ada beberapa peringkat yang perlu kita lalui. Ya? Ada beberapa peringkat yang perlu dilalui. Iaitu ada 3 peringkat. Peringkat pertama, penyucian anggota badan. Peringkat kedua, penyucian akal fikiran. Dan peringkat ketiga ialah penyucian hati kita. Ya? Kita perlu sedar bahawa dalam perjalanan menuju pada Allah ini, kita ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat penyucian anggota badan. Kena cuci mata, tangan, telinga, kaki, perut, kemaluan dan kulit daripada perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah, atau daripada perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Sama ada larangan itu bersifat larangan yang haram, ataupun larangan itu bersifat larangan yang makruh, maka kita perlu berusaha untuk menjaga panca indera kita ini daripada melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, yang mana haram dan makruh ini dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin, kenapa kita perlu jaga panca indera kita yang 7 ini daripada melakukan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah? Kerana kita sedar bahawa mata, tangan, telinga, kaki, kulit, perut, kemaluan kita itu bukan kita buat sendiri. Bukan kita beli kat kedai. Bukan kita beli kat Shopee atau Lazada. Baliknya, panca indera yang ada pada kita itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, kita perlu guna anggota badan kita ini kepada perkara yang disukai lagi diredai Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sendiri buat mata, tangan, kaki, perut, kulit, kemaluan kita, mungkin kita boleh buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita seronok. Kan? Tapi hakikatnya, panca indera yang ada pada kita ini, semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jadi, perlu kita gunakan sebaik-baiknya dalam mencari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita gunakan panca indera kita untuk melakukan kebaikan, sama ada melibatkan perkara-perkara yang wajib ataupun sunat, dia dapat pahala. Apabila kita menggunakan panca indera yang Allah kurniakan pada kita ini, pada perkara yang dosa dan maksiat, maka kita dapat dosa. Pahala, kita boleh nikmat di syurga. Kerana kita yakin ada kehidupan setelah kematian kita. Dosa, kita akan diseksa dan diazab oleh Allah dalam neraka. Kerana kita yakin dan percaya bahawa setelah kita mati, tutup mata, masuk liang lahat, ada azab dan perhitungan menanti kita. Jadi, kita hendaklah sentiasa prihatin dan waspada berkaitan dengan penggunaan panca indera yang Allah kurniakan pada kita. Mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit, kemaluan ini bukan kita cipta sendiri. Bukan mak bapak kita yang kasih. Bukan kerajaan kita yang beri subsidi. Sebaliknya, anggota panca indera 7 yang ada pada kita ini merupakan anugerah Allah. Dan Allah beri pinjam, beri amanah sekejap je kepada kita. Dan Allah melihat dan memantau bagaimanakah cara kita mempergunakannya. Dan suatu ketika nanti kita akan disoal oleh Allah terhadap segala nikmat yang dikurniakannya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian, la tus'alunna, kamu pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yawma idzin, pada hari akhirat nanti, 'anil na'im, tentang segala kenikmatan yang telah kamu perolehi dan gunakan. Jadi beringatlah kita tuan-tuan. Walaupun kita ni ustaz, walaupun kita ni doktor, qadi ke, mufti ke, menteri ke, sultan ke, raja ke, profesor ke, kaya ke, businessman ke, datuk, datin, tan sri ke, beringat baik-baik bahawa kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah ciptakan kita untuk beriman padanya. Allah ciptakan kita supaya kita abdikan diri kepadanya. Allah ciptakan kita supaya kita sentiasa hidup dengan berakhlak mulia. Dan kita perlu ingat sentiasa bahawa kita ini sebagai hamba, sebagai manusia, dicipta dalam keadaan serba-serbi lemah. Maka kita perlu sentiasa berjalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sekujur tubuh, ada jasad, nafsu, akal dan roh, diberikan petunjuk oleh seorang Nabi dengan membawa kitab suci Al-Quran. Maka hadaplah hati kita, wajah kita, kehidupan kita untuk menjejaki segala hidayah yang dikurniakan. Dan berjalanlah menuju pada Allah dengan 3 peringkat. Peringkat pertama, kita perlu menyucikan 7 anggota zahir kita itu dengan petunjuk ini. Guna mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan, perut, mengikut petunjuk daripada kitab Allah dan Rasulnya. Yang dihurai, yang diberi pencerahan pula oleh para ulama. Supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua, peringkat penyucian akal fikiran. Kalau kita hari-hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, duk fikir nak makan, duk fikir nak minum, duk fikir nak tidur, duk fikir nak bangun, duk fikir nak bersukan, duk fikir nak cari reta, duk fikir nak kejar pangkat. Sampai bila tuan-tuan? Umur semakin lama semakin habis. Nyawa semakin lama semakin tipis. Rezeki semakin lama semakin berkurang. Tenaga pun semakin menyusut. Jadi, cuba betulkan persepsi pemikiran kita. Tak hala tuju kehidupan kita. Tak dapat tidak, kita kena berjalan menuju pada Allah. Sucikan 7 anggota panca indera. Yang kedua, suci fikiran kita daripada fikiran kebendaan, daripada fikiran keduniaan, supaya kita sentiasa berfikir
untuk berjalan menuju Allah. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Islam sebagai panduan hidup kita. Dalam Islam tu ada iman, dalam Islam tu ada syariat, dalam Islam tu ada akhlak. Inilah wacana kehidupan yang sebenar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, hidup di atas jalan yang lurus. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, peringkat perjalanan menuju Allah yang ketiga ialah penyucian hati. Hak tadi kita jelas dah tentang peringkat perjalanan yang pertama berkaitan dengan anggota yang zahir. Rezeki yang zahir digerakkan oleh anggota yang zahir. Tetapi rezeki yang batin itu digerakkan oleh anggota yang batin. Kombinasi pada tubuh pada manusia ini terdiri pada dua unsur. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Yang zahir mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan dan lain-lain komponennya. Kita nampak, kita boleh bergerak. Tapi hati-hati kita kena jaga. Jaga dalam melakukan perkara yang mendatangkan pahala dan keridaan Allah. Dan kita juga kena jaga panca indera kita daripada melakukan perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita boleh timbang tara kehidupan kita. Hari berganti minggu, berganti bulan dan tahun, kita guna panca indera kita ni kepada perkara yang Allah suka dan redha, atau kita gunakan panca indera kita ni pada perkara yang Allah keji dan murka. Tepuk dada, tanyalah iman dan takwa. Kalau tepuk dada tanya selera tu, makan kenyang tidur. Makan kenyang tidur. Makan kenyang tidur. Tepuk dada tanya selera. Kita ni tepuk dada tanya iman dan takwa. Makan kenyang kalau haram, apa gunanya? Tidur pun dalam keadaan kita lalai, tidur tak boleh pahala. Ya? Kalau kita bersukan sekalipun nak jaga kesihatan. Bila sihat? Tak semayang, tak zikir, tak baca Quran, tak bangun tahajud, tak salat duha, tak bertaubat, tak bersyukur, tak berselawat. Apa guna nikmat kesihatan tu? Sebab tu banyak diulang-ulangkan ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia. Nikmat manakah yang kamu dustakan itu? Allah tanya, nikmat yang besar ke? Nikmat yang sederhana ke? Atau nikmat yang kecil ke? Datuk Ali Nujum, sila jawab. Jangan temberak. Kita lah yang akan jawab tu. Ya? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pastikan dipersoalkan oleh Allah terhadap segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Bagaimana kamu peroleh dan bagaimana kamu mempergunakannya. Ingat dan waspadalah dalam perjalanan menuju ke akhirat. Dua perkara. Satu, kita kena sucikan panca indera kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarangnya. Yang keduanya, kita perlu menyucikan akal fikiran kita daripada berfikir, daripada merancang, daripada lintasan-lintasan yang boleh membahayakan kita, mencelakakan kita, menjerumuskan kita pada perkara dosa dan maksiat atau permusuhan. Dan kita juga harus memandu akal fikiran kita untuk sentiasa berfikir, melakukan kebaikan, mencari idea, melakukan penambahbaikan ataupun muhasabah dalam perjalanan menuju Allah. Dan yang ketiga, peringkat perjalanan menuju Allah yang ketiga ialah suci hati. Tersuci hati. Nak suci hati dengan apa? Minum klorak. Nak suci hati dengan apa? Minum sabun. Nak suci hati dengan apa? Pakai Febreze. Kan? Al-Mampus lah jawab dia. Baliknya penyucian hati. Hati ini, hati spiritual. Hati yang batin. Hati yang ada dalam dada kita. Hati yang bersifat latifatul rabbaniyah. Deria ketuhanan yang halus. Yang ada dalam setiap jiwa manusia. Supaya merasai kewujudan Allah. Kebesaran Allah. Keagungan Allah. Itu yang terangkum dalam firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan pada manusia, siapakah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi? Nescaya manusia dan jin itu akan berkata,
Allah yang menciptakannya. Tapi sama ada kata-kata itu dengan penuh keimanan, dia benar-benar menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada juga kata-kata itu bersadurkan kepada kefasikan atau kemunafikan atau kekufuran. Mereka akui Allah yang mencipta langit dan bumi, tetapi mereka berpaling dari kebenaran. Fa'anna yufakun. Mereka berpaling. Mengapakah mereka berpaling dari kebenaran? Karena hati mereka kotor. Hati musyrikin Mekah, hati umat Nabi Nuh, hati umat Nabi Syuaib, hati umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, hati umat Nabi Isa, hati umat Nabi Musa. Kenapa mereka berpaling dari jalan Allah? Karena hati mereka kotor. Hati dipengaruhi nafsu yang jahat. Hati dipengaruhi was-was dan pujuk rayu daripada syaitan. Hati yang kotor mudah terpaut dengan keindahan dan kejelitaan dunia, yang menyebabkan mereka berpaling dari jalan Allah. Mereka tak fokus dalam mencapai tujuan hidup yang sebenar, untuk beriman pada Allah, untuk beribadat pada Allah, untuk berakhlak sebagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak capai Rabbana atina fid dunya hasanah, tak capai kebahagiaan hidup di dunia, tak capai keharmonian hidup di akhirat. Sebab apa? Sebab hati mereka kotor. Jadi, dalam perjalanan menuju pada Allah, ringkasnya ada 3 pemeringkatan. Peringkat pertama, kena suci 7 anggota yang zahir. Yang kedua, kena suci akal fikiran kita. Yang ketiga, kena suci hati kita. Nak suci hati ini mudah je. Suci hati ini mudah je. Bila kita beriman pada Allah, hati bersih. Kata Nabi SAW bersabda tadi, bila sahabat radhiyallahu anhu menanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wa rasulih. Aktiviti hidup yang paling baik, yang paling mulia, yang paling banyak pahala, yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi, bila seseorang itu menyahut seruan Allah dan Rasulnya, hati bersih. Hati bersih. Karena keimanan itu mempatrikan kalimah suci, kalimah tayyibah, kalimah ikhlas, kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia yang kafir, yang kotor, yang keras, yang hitam itu menjadi bersih. Betul, orang beriman itu dia berjaya. Orang beriman itu dia menjadi mulia. Karena masuk kalimah la ilaha illallah dalam hati, hati jadi bersih, hati jadi bercahaya. Apabila seseorang itu melakukan amal ibadat yang disukai lagi diridai Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati segala seruan Allah dan Rasulnya sentiasa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 peringkat perjalanan seseorang itu menuju pada Allah. Ya, jangan kita sesekali lalai dan alpah. Yalah, kita jadi cikgu ke, jadi menteri ke, jadi askar ke, jadi polis ke, jadi grab penghantar makanan ke, jadi apa? Kita kata, jadi main bola ke, jadi businessman ke, jadi ahli politik ke, lawyer baru, lawyer buruk ke, ingat baik-baik. Kita sedang berjalan menuju pada Allah. Sama ada kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristian, kamu Yahudi, kamu etis pun, kamu ingat baik-baik bahawa kita semua manusia, kita adalah hamba. Kena sedar bahawa kita perlu berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak halangannya dan cabaran yang menanti kita. Halangan yang pertama ialah halangan ilmu dan ma'rifah. Halangan penguasaan terhadap ilmu dan ma'rifah. Ya? Halangan yang kedua ialah halangan taubah. Payah nak taubat, payah nak kembali pada Allah. Ya? Halangan yang ketiga ialah halangan melakukan amal ibadat. Ya? Halangan dalam melakukan amal ibadat.
Ya? Dan halangan yang keempat ialah halangan istiqamah. Ya? Halangan istiqamah. Ya. Ini antara 4 halangan utama dalam menghalang seseorang menuju pada Allah. Baik, kita pergi kepada halangan ilmu dan makrifah. Ya? Seseorang yang berjalan menuju pada Allah, ya, dia perlu menguasai ilmu dan makrifah. Kerana jika dia tidak ada ilmu dan tidak mengenal hakikat sesuatu perkara, maka sukar baginya untuk memperjalankan dirinya dalam perjalanan menuju Allah. Kerana perjalanan menuju Allah itu mengandungi tuntutan. Tuntutan pada perkara yang wajib, tuntutan pada perkara yang sunat. Jadi bagaimana seseorang itu untuk melakukan tuntutan yang wajib atau sunat kalau dia tak memahami sesuatu arahan daripada Allah dan Rasulnya? Bagaimana kita nak bekerja dengan kerajaan kalau tak memahami arahan perkhidmatan awam? Bagaimana kita nak bekerja dengan universiti? Bagaimana kita nak jadi pensyarah yang baik? Bagaimana kita nak menjadi pekerja yang cemerlang, gemilang dan terbilang? Kalau kita gagal memahami misi, visi, objektif syarikat di tempat kita bekerja itu. Ya? Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi, tak dapat tidak penguasaan ilmu dan mengenal hakikat perjalanan kita menuju pada Allah itu membantu kita untuk kekal fokus dalam perjalanan supaya kita sampai keredaannya. Baik, Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan, fahazihil awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Maka ini merupakan halangan yang pertama bagi seseorang yang menghadapkan perjalanan dirinya menuju pada Allah. Wahiyya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Iaitu halangan penguasaan ilmu dan makrifah dan mengenal hakikat sesuatu perkara. Ini masalah kita. Nak berjalan menuju pada Allah, nak beriman, nak beramal, nak berakhlak mulia dalam perjalanan menuju pada Allah, tapi tak ada ilmu. Buat amal tanpa ilmu di dada, Allah tak terima amalan kita. Imam Ibn Ruslan menyebutkan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرَ عَلْمِ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ وَاللَّهُ أَرْجُمَنَّ بِالْإِخْلَاصِ لِكَيْ يَكُونَ مُوجِبَ الْخَلَاصِ. Barang sesiapa yang beramal dengan ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal ibadat yang dilakukannya. Nak solat tanpa ilmu fiqh, nak puasa, nak haji, nak umrah, nak wakaf tanpa ilmu, macam mana kita nak melakukan amalan berkenaan? Kerana amal ibadat ada dua, satu ibadat yang khusus, satu ibadat yang umum. Ibadat yang khusus ini ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada sahnya, ada batalnya. Kerana ia berdasarkan pada panduan syarak. Satu lagi ialah ibadat yang umum. Ibadat yang umum ni ibadat yang biasa kita lakukan. Asalnya adat. Tapi bila kita niat sebagai ibadat, dibuat dengan cara yang betul, maka ia mendatangkan pahala bagi kita. Mandi, asalnya adat. Mandi, makan nasi, riadah, asalnya adat. Tapi kita niat. Mandi kita, makan kita, kerja kita, riadah kita itu, kita niat sebagai ibadah. Dan kita lakukan menurut piawaian syarak, maka kita dapat pahala bila kita melakukannya. Orang alim mandi boleh pahala. Orang alim tidur boleh pahala. Orang alim dia riadah pun boleh pahala. Kan? Tapi bagi orang jahil, riadah semata-mata kerana adat. Tengok orang jogging pagi-pagi, kita jogging. Kan? Tengok orang apa nama ni, jalan kaki, kita jalan kaki. Tengok orang naik basikal, kita naik basikal. Lepas tu kita naik basikal, jalan kaki, jogging, tak niat ibadat pun.
Bahkan bila kita naik basikal, kita pakai ketat, padat, sentat. Sebab hati kita dah lama berkarat. Tak nampak panduan hukum syarak, maka kita tak mampu menjalankan diri kita dalam perjalanan menuju akhirat. Ini kita katakan buta akhirat. Sebab apa? Sebab hati kotor. Sebab hati kotor, kita buta akhirat. Kalau kita mengenal hakikat iman, amal dan akhlak, maka kita sentiasa menjadi orang yang celik akhirat. Jadi orang cerdik itu orang celik akhirat. Sebab itu dia melakukan amalan bagi menghadapi hari-hari setelah kematian. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wasafih man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis sahih. Orang cerdik di kalangan umatku ialah orang yang sentiasa merendah diri dan melakukan amalan bagi menghadapi hari-hari sesudah kematian. Dan yang bodoh di kalangan umatku ialah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan untuk memasuki syurga. Na'udzubillahi min zalik. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sedar itu ya. Yang pertama, halangan untuk kita berjalan menuju pada Allah ialah halangan ilmu. Ilmu yang utama kita pelajari ialah ilmu fardhain, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini ilmu kita panggil ilmu fardhain. Wajib kita belajar. Tak belajar berdosa. Bila kita Islam, bila kita baligh, bila kita berakal, maka wajib kita kena mengaji akidah. Kuasai ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah je. Dia ada 4 topik je. Yang pertama tentang ketuhanan. Yang kedua tentang kenabian. Yang ketiga tentang sam'iyat, benda-benda gaib. Yang keempat tentang dimensi, aliran, pemikiran Islam. Jadi bila kita mengaji benda ni, insya-Allah pemahaman kita, pendirian kita sentiasa di atas jalan yang lurus. Bagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Fatihah. Kalau tak belajar, macam mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, perintah Allah, larangan Allah. Bagaimana kita nak berjalan menuju Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Itu yang dikatakan ma'rifatullah awwaluddin. Ma'rifatullah, kata ulama. Awal mula urusan kehidupan manusia itu bermula dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila kita beriman la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah, katailah bahawa manusia dan jin bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang menjadi objektif segala makhluk yang hidup melainkan Allah. Kita kenal Allah. Jadi kalau tak belajar dan tak menguasai ilmu akidah, bagaimana kita nak mengenali Allah? Bagaimana kita nak melakukan perbuatan yang disukai lagi diridai Allah? Bagaimana kita nak menjauhi diri kita daripada segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah? Bagaimana kita nak menetapkan perjalanan kita menuju pada Allah? Ini nak kena kita tanya diri kita. Bagaimana dengan akidah kita kalau tak belajar, berguru, berkitab, berdalil Al-Quran, berdalilkan kepada hadis? Macam mana tuan-tuan? Cuba kita tengok, renung apa yang ada pada kita. Daripada kecil belajar engineer, belajar elektrika, belajar bab bangunan, belajar bahasa, belajar accounting, belajar perubatan, tapi tak guna jika kita tidak mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan pegangan keimanan kita, kerana itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ilmu yang utama untuk kita kuasai ialah ilmu akidah. Akidah kita hendaklah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam jajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita memfokuskan tentang ketuhanan Allah terlebih utama. Allah ada zat, zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan makhluk. Makhluk juga tak sama, tak serupa, sebandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak perlu fikir tentang hakikat zat, kerana Allah menyuruh kita untuk berfikir kepada setiap kejadian makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tuan-tuan hadirin, ayat ini jelas membuktikan kepada kita bahawa Allah menyuruh kita untuk sentiasa melihat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Kita lihat pada diri kita sendiri.
maka terpatrilah dalam hati kita, fikiran kita, satu kepercayaan tentang kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang ditekankan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka mudahlah untuk kita mengenali segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ia akan memberi momentum juga kepada kita untuk sentiasa iltizam dengan apa-apa yang disukai lagi diridai Allah dan menjadikan kita hamba yang berjalan menuju keredaannya sentiasa. Yang kedua, tuan-tuan, dalam jajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imanu billahi wa rasulih, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad ataupun Ahmad, atau ada gelarannya Sirajul Munir, cahaya pelita yang menerangi. Kan? Abul Qasim, kan? Bapa Qasim kita katakan, kerana ada anaknya yang bernama Qasim. Ya? Aba Zahra, kerana dinisbahkan kepada ayah kepada Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya? Begitulah seterusnya nama-nama baginda yang mulia. Jadi bila kita beriman pada Allah dan Rasul, maka kita kenal siapa Nabi kita, identitinya atau biografinya. Bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan tentang biografi baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada namanya, gelarannya, kenderaannya, isterinya, anaknya, cucunya, kulitnya, matanya, pakaiannya, perjuangannya, jelas di situ disebutkan. Dan hadis-hadis tentang biografi baginda sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak dimuatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa Bita'rif Huquqi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu. Ya? Kita baca kitab-kitab ni kerana kitab-kitab ni menghidangkan tentang identiti atau biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita beriman pada Allah dan Rasulnya, maka kita menggerakkan hati sanubari kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat perjalanan menuju pada Allah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita perlu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, secara detail pun boleh. Lebih baik kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, supaya setiap perkataan, perbuatan, perlakuan, pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernadi dalam setiap perbuatan hidup kita. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita benar-benar kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak terjebak dengan ajaran sesat. Ada orang mengaku dia ni Imam Mahdi, ada orang mengaku dia ni sebagai pemuda Bani Tamim, ada orang mengaku dia ni sebagai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yaqazah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan setiap peristiwa yang berlaku di alam ini kepadanya, macam-macam. Kan? Lepas tu bila kita tahu tentang wujudnya ajaran sesat perjalanan mimpi yang terakhir PMYT itu yang dibawa oleh Masyitah Abdul Jalal, maka kita secara automatik tahu bahawasanya ini ajaran sesat kerana dia membawa doktrin yang berbeza dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita buat report polis yang alhamdulillah hampir 10 dekat report polis kita buat dan rancangkan itu, dan akhirnya membuahkan hasil bagi membolehkan pihak berkuasa menangkap dan mendakwa pemimpin ajaran sesat berkenaan, alhamdulillah. Dan kerja membenteras ajaran sesat ini adalah kerja yang mulia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya'a sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Barang sesiapa yang menghidupkan sunnahku di saat rosaknya umatku, maka dia akan diberi ganjaran 100 orang mati syahid. Tu. Alhamdulillah. Kita tak kira orang buat ajaran salah, dia Wahabi ke, dia Syiah ke, dia liberal ke, dia buat ajaran-ajaran sesat yang mengarut, yang menyeleweng, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lawan habis-habisan. Bukan kerana orang tu tak ikut kita, tak join persatuan kita, atau tak puji kita, atau tak jadi pengikut kita, tak bagi duit kat kita, tak. Tapi kerana mereka bawa ajaran yang sesat, yang menyeleweng dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah,
maka akidah umat ini patut dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya supaya umat tidak menyeleweng dari landasan yang benar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Bila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ia membantu kita untuk sentiasa beriltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat itu kita buat. Apa yang Nabi sebut itu kita sebut. Apa yang Nabi syorkan itu yang kita utamakan. Dan manifestasi kemanisan iman itu tercapai dengan kita mengutamakan dan menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding manusia yang lain. Hatta kecintaan dan kesayangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada ketaatan terhadap ibu bapa. Melebihi daripada ketaatan kepada seorang suami. Kalau orang tanya, "Ustaz, suami saya paksa saya pergi cucuk vaksin." Kan? Suami saya paksa saya untuk cucuk vaksin. Kan? Apa nak buat? Kita jawablah, cucuk vaksin itu haruslah. Kan? Harus. Maka sesuatu yang harus tu ada pilihan. Sama ada kita nak cucuk atau tak nak cucuk. Kan? Ataupun kalau satu pihak, katakan kita katakan ada raksasa dari planet Marikh datang ke bumi, paksa kita cucuk vaksin. Bervaksinlah kamu. Dia paksa kita. Dan suami kita kata tak boleh, jangan. Jangan pergi cucuk vaksin. Kan? Mana nak ikut? Kita nak ikut perintah raksasa dari planet Marikh untuk cucuk vaksin ke? Atau kita nak taat suami kita? Maka jawabnya, wajib mentaati suami daripada mentaati perintah raksasa dari planet Marikh. Ya? Waktu kita nak faham sesuatu perkara itu wajib, harus, sunat, makruh, haram tu, mana dalilnya? Ya? Mana dalilnya? Mana nasnya? Jadi kalau sesuatu yang haram tu ada dalil yang jelas. Sesuatu yang wajib tu ada dalil yang jelas. Sebab benda yang wajib kita buat boleh pahala. Benda yang haram kita buat boleh dosa. Mesti ada dalil yang qat'i daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau sesuatu yang harus tu ada pilihan. Kita ada pilihan lah. Sama ada kita nak buat ataupun tidak buat. Bila kata ada pilihan tu, sukarela lah kita. Kalau kita sukarela, silakan. Kalau kita tak mau, terpulanglah. Kan? Tu. Ya? Sesuatu yang harus kita katakan. Harus kita boleh ada pilihan. Sama ada nak buat atau tidak membuat. Kan? Tapi dalam konteks usul fiqh, dalam konteks usul fiqh, sesuatu yang harus ni tidak ada dalil yang qat'i. Kan? Tidak ada dalil yang qat'i menyuruh atau tidak ada dalil qat'i yang melarang. Jadi kerana ketiadaan dalil bercirikan sedemikian, maka ia sesuatu yang harus. Jadi harus kita pilih. Kalau kita rasakan benda tu baik, kita buat dan akhirnya kita dapat pahala. Kalau kita rasa benda tu tak baik, mudarat, dan kita tak buat, kita dapat pahala kerana mengelakkan diri daripada mudarat. Jadi kita ada pertimbangan yang wajar. Ya? Mudah je kaedah ni. La ta'atu li makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati seseorang, tidak boleh kita mentaati seseorang dalam melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jajaran ilmu Ahlussunnah yang ketiga ialah kita beriman kepada perkara-perkara yang sam'iyat, perkara yang ghaib yang kita dengar-dengar melalui Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tak ada pengalaman, kita tak boleh nak kaji. Tak boleh nak kaji tentang azab kubur. Tak boleh nak kaji tentang syurga. Tak boleh nak kaji tentang neraka. Tak boleh nak kaji tentang malaikat, tentang jin, tentang syaitan, tentang nafsu, tentang iblis. Kan? Benda tu tak nampak tengok, tapi hakikatnya ada. Yang menjelaskan keberadaan perkara-perkara demikian ialah dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita dengar, kita faham, kita percaya, dah baik bagi kita. Itulah yang dikatakan sam'iyat. Dengar, faham, percaya dan yakin dalam hati. Kerana sam'iyat adalah bahagian daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bagi orang liberal, orang yang sekular, dia kata apalah nak percaya benda-benda yang khurafat, benda yang tahyul, benda yang mistik. Ini bukan mistik, bro. Ini bukan mistik, sis. Ini reality. Reality yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tak percaya, mati sekali, nanti baru tahu hakikatnya. Ada orang masuk jin, orang masuk atu, kena sihir, kena saka, kena tu, kena ni, gangguan, berbagai makhluk halus, kan? Kita boleh tengok
ada perubahan normal tak normal yang berlaku padanya. Benda ni pun dah boleh kita agak keberadaannya. Apatah lagi tentang azab kubur, tentang titian siratal mustaqim, tentang nikmat syurga, tentang azab neraka, tentang kewujudan malaikat, tentang kewujudan iblis, tentang kewujudan lain-lain makhluk di alam gaib. Ya. Jadi kita dengar, yakin, faham dan percaya, itu lebih baik bagi kita. Bukan semua sesuatu itu perlu dibuktikan secara zahir, ya. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam jajaran ilmu Ahlussunnah wal Jamaah juga kita perlu tahu dan sedar tentang aliran pemikiran benar dan aliran pemikiran yang salah. Aliran pemikiran benar hanya terdapat pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sahaja. Bagaimana yang dipelopori oleh majoriti ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sama ada dalam akidah ataupun dalam fiqh yang terajui oleh ulama mazhab, ataupun dalam disiplin ilmu akhlak, ilmu suluk, ilmu tasawuf, dalam perjalanan menuju pada Allah, dibimbing oleh para ulama, para sufi, para wali yang muktabar, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mempelajari ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, menguasai ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, kita dapat menimbangtara mana yang benar dan mana yang menyeleweng. Jadi kita boleh pelihara akidah kita, fahaman kita, perbuatan kita, akhlak kita, supaya tidak melampau, tidak ekstrim dan tidak bersifat militan. Alhamdulillah, inilah ihdinas siratal mustaqim yang dimaksudkan oleh Allah sebagai satu perjalanan hidup yang berada di jalan yang benar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, bila kita menguasai disiplin ilmu akidah tadi, dan perjalanan kita menuju pada Allah adalah jelas.